Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran dapat kita duduk dalam majlis ilmu seperti yang dijadualkan pada malam ni, di bawah anjuran Masjid Pelindung Utama Besrah, Kuantan. Kitab Muniyatul Musalli. Siapa ada kitab, buka segera. Buka segera, muka siapa ada kitab Muniyatul Musalli boleh buka. Jawi ada, Rumi ada, buka. Alhamdulillah, kita tengok siapa yang hadir terawal. InsyaAllah kita mari berkenal-kenalan lah kita. Siapa yang ada? Rosizul Kahairi, orang yang pertama keluar dekat komen saya. Syida Ahmad, Siti Sarah, Sakinah Yusuf, Aila Ismail, Maskana Abu Bakar, Nurlaila Ibrahim, Hafizan Azman, Mas Jasri Johari. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Khadijah Mak Jadi, Rogayah Muhammad Ali. Orang Indah Mahkota 15 bila lagi dapat pergi sana tak tahulah. Bila dapat rentas sempadan ni. Nur Idris, Syarina Suhaimi, Sariah Sari, Fazidah Nur, Muhammad Saleh, Warafida Abdul Qadir, Rosam Latis. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pekalan Hulu, Januari Maharan, Syida Ahmad, Jitra Clear, Latifah Umar, Jaafar Harun, Minur Arsyiha, Safia Sabtu, Nur Azmah Syafi'i, Ruzah Ma'ruf, Alhamdulillah, Jamila Ismail Azmi, Nur Hakim, Abang Singa, Jutisah Mortu, Marina Aima Ismail, Zulfirmino. Penang line clear Ustaz. Kebetulan baru beli nasi kandak line clear. Allah, pergi sebut pula. Allah, bila nak beli rentas sempadan ni? Geram juga kan nasi kandak line clear noh. Pergi sebut juga Zul ni. Oh, cari balah sungguh. Allah, untunglah orang duk Penang boleh makan nasi kandak hari-hari. Line clear nah, line clear. Syahril Alir, Zuria Tajuddin, Ida Kairan, Murtiani Muji, Zal Amsyar, Jadwan Ajiwan. Pelindung, baru lepas minum kopi. Oh, ini cari balah lagi ni. Ini cari balah lagi. Pakat-pakat cari balah malam ni.
Allah, ya Allah, ya Allah. Hmm. Roza Zali. Is. Hijau muka surat berapa? Hijau muka surat 68 ya, Is. Hijau 68. Biru berapa ya? Rumi 20. Bawah sekali tu. Dua daripada bawah, 3 daripada bawah. Amirul Nizam, lock start no. Amir Al-Hakim. Umul Fazariyah. Hasmah Emma. Anis Hanafi, Aisyah Ismail. Mama Jojo hadir. Sebaik Mama Jojo ada. Muhammad Surairi, orang Besarah. Assalamualaikum warahmatullahi. Fauziah Said, Zaliha Syahdan Ibrahim Muhammad. Salam Langit Senja. Siti Fatimah hadir. Ena Faiz, Noni Baba. Musamal Akmar Hamzah. Biru muka surat 89. Kitab Rumi biru 89. Yang ke-8. Sepatutnya yang ke-9. Silap lah. Bukan 68 lah. 67. Hijau 67. Hijau 67. Sebab kitab hijau Rumi ni 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tu jadi silap nombor tu. Sepatutnya 1, 2, 3, 4. Dia 1, 2, 3, 3. Tu sikit kesilapan nombor. Sebab tu silap tadi tu. Muka surat 67 yang hijau. Yang biru 89. Suhana Nasir, Alhamdulillah. Nasir Sulaiman, salam dari Pelindung. Moga berjumpa lagi. Musal Mahlim. Akmal, lewat Ustaz, mata dah pedih, moga dapat ikuti. Tak apalah. Orang jelapang tidur awal, tidurlah, esok boleh dengar lagi. Memang pengajian kita mula pukul 10 pun. Bagi orang yang banyak kerja siang-siang hari tu, malam ni boleh mengaji. Abdul Rashid Abdul Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Rashid. Muniatul Musalli muka surat hijau 67. Kitab hijau 67. Kitab biru 89. Kitab Jawi 20. Baris yang kedua. Baris yang kedua ataupun ketiga daripada bawah. Mai, kita boleh mula dah. Amirul Nizam, Alhamdulillah. BF lama pun layan kuliah. Masya Allah, bertemu BF lama lah dalam ni. Alhamdulillah. Tu kata, kita tengok kat komen-komen ni, nanti jumpa saudara, jumpa satu kelas, office mate jumpa. Ini bekas BF pun boleh jumpa ni. Masya Allah. Aduh, Lili Faridah, Nolala Ibrahim, Alhamdulillah. Baik. Jawi Musa 20. Ya, betul. 3 daripada bawah. 2 atau 3 daripada bawah. Siap nak sponsor kitab lagi, Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-7, tapi sebenarnya yang ke-8. Sebab 1, 2, 3, 3 tu kan, sebenarnya yang ke-8, bukan yang ke-7. Tapi kita baca je lah nombor tu 7 kot. 1, 2, 3, 4 tu nombor tu 4. Lepas tu 5, 6, 7. Kita masuk nombor yang ke-8 sekarang ni. Tapi yang tertulis 7 lah. Tukar kat situ. Kata pengarang, ni dia. Kalau kita tengok dekat yang kitab yang hijau ni,
Kat bawah tu 7. Kan? Sebenarnya tu nombor tu nombor 8, bukan nombor 7. Itu yang hijau lah, yang biru saya tak tahulah. Yang jawi settle, tak ada nombor-nombor. Kata pengarang, dan barang siapa tiada mengira-ngirakan pekerjaan ini bagi dirinya. Ini apa ni? Pekerjaan ini, pekerjaan apa ni? Bahawa adalah ia pada Allah dibilangkan daripada orang munafik. Ni apa ni? Ini adalah kita membahaskan berkaitan dengan kelebihan sembahyang berjemaah. Kita tengok balik awal-awal tu. Dan demikian lagi setengah daripada orang memeliharakan sembahyang. Dan demikian lagi setengah daripada orang memeliharakan sembahyang dan mendirikan baginya. Antara tanda orang tu dia jaga sembahyang, dia memelihara sembahyang dan mendirikan sembahyang, bukan sekadar buat sembahyang je, bukan sekadar janji sembahyang, tidak, tapi dia pelihara sembahyang itu. Apakah tanda dia? Ia mengekalkan dan menyungguhkan atas mengerjakan dia dengan berjemaah. Maknanya antara tanda orang yang betul-betul jaga sembahyang adalah dia jaga jemaah juga. Bukan sekadar melakukan sembahyang. Setakat nak sembahyang, boleh kita kata ramai orang boleh sembahyang. Tapi nak memelihara dan menjaga dan mendirikan. 3. Memelihara, menjaga dan mendirikan sembahyang. Nak mendirikan sembahyang tak sama dengan sembahyang. Sembahyang cukup syarat rukun, sah lah. Yang ini bukan nak sekadar sembahyang, nak mendirikan. Antara tanda orang yang betul-betul jaga, memelihara dan mendirikan sembahyang adalah dia tak buat main-main dengan solat jemaah. Dia sentiasa berusaha untuk solat berjemaah. Kita bincang pasal ni. Jadi yang nombor 8 tu, jadi barang siapa tiada mengira-ngira pekerjaan ini bagi dirinya. Mengira-ngira pekerjaan ini itu solat jemaah tu lah. Sesiapa yang tiada mengira-ngira, sesiapa yang bermudah-mudah, macam tu. Kan kalau berkira ni kan mengira-ngira, berkira tu maksud mengira tu kalau bahasa sekarang berkira ni maksud berkira-kira lah. Berkira-kira maksudnya dia buat sungguh-sungguh, dia berkira-kira, dia tu berkira sungguh. Maksudnya dia teliti sungguh, berkira sungguh dia ni, kan. Habis kalau tiada mengira-ngira, dia tidak berkira, tak berkira-kira. Maksudnya apa? Bermudah-mudah. Barang siapa yang bermudah-mudah pekerjaan ini, iaitu solat jemaah bagi dirinya, maknanya ada masa baru buat, busy sikit tak buat, padahal boleh je nak pergi, tapi nanti kelang kabut pula, terus dah tak pergi jemaah. Maksudnya dia tidak mengira-ngira pekerjaan, dia buat bermudah-mudah je solat berjemaah. Apa tanda dia? Bahawa adalah ia pada Allah dibilangkan daripada orang munafik. Itu kita bimbang tu. Inilah yang paling kita bimbang. Munafik ada 2 ya. Ada munafik amalan, ada munafik akidah. Munafik akidah itu di sisi Allah kufur, neraka selama-lamanya, masuk dasar neraka. Itu munafik akidah. Yang ni munafik amalan. Jadi kata munafik tu ada 2. Kan ada zaman Nabi dulu kan ada mereka yang masuk Islam tapi sebenarnya munafik. Dia benci kepada Islam tapi dia masuk Islam juga. Tapi sebenarnya dia benci pada Islam. Itu munafik akidah. Yang ini bukan munafik akidah ni. Ini munafik amalan. Iaitu sesiapa yang dia buat lebih kurang, dia bermudah-mudah dengan solat berjemaah, di sisi Allah dia adalah munafik. Bahkan ataupun melainkan
nyata ada padanya daripada uzur yang mengharuskan meninggalkan jemaah pada maslahat pada agama atau daripada dunianya, kecuali ada masyaqqah, ada uzur. Uzur pula, uzur yang syarak mengharuskan untuk dia meninggalkan berjemaah tu. Maka tak ada masalah lah nak tinggal. Mungkinlah kata kerja, uzur yang mengharuskan meninggalkan jemaah. Sama ada perkara agama atau perkara dunia. Contohnya kerja. Bila kerja, asar tu tak boleh nak solat jemaah, sebab waktu tu masih lagi tak keluar kerja. Kerja tu dunia. Jadi dia tinggalkan jemaah, dia sembahyang biasa sorang-sorang aja. Adakah dia munafik? Tak, sebab dia ada uzur. Uzur yang mengharuskan untuk dia tinggalkan jemaah tu. Sebab kerja tu nak cari nafkah. Tapi tu dunia. Dunia pun tak apa. Meninggalkan solat jemaah kerana urusan dunia pun tak apa. Tapi urusan dunia yang uzur yang diharuskan. Dunia yang diharuskan. Apa dia dunia yang tak diharuskan? Contohnya dia pergi membeli belah. Dan dia pergi membeli belah tu bukan penting sangat pun beli belah. Sekadar window shopping je pun. Window shopping je pun. Beli selai 2 helai baju. Bukan shopping. Berjalan 3 jam dalam shopping, dalam mall, dalam shopping mall. Jadi oleh kerana dia dunia lah tu, tapi dunia itu tidak diuzurkan meninggalkan jemaah. Dengan maksud bila dia meninggalkan jemaah, dia termasuk dalam ancaman tadi, munafik. Tu kita bimbang. Yang ini kita bimbang. Ini yang kita bimbang. Munafik. Kalau masalah agama, lebih-lebih lagi lah boleh tinggal. Kalau maslahat agama, lebih-lebih lagi boleh tinggal solat jemaah. Ini masalah dunia pun tak ada masalah boleh tinggal. Tapi uzur tadi tu, uzur dunia tadi tu yang logik lah sikit. Yang logik lah sikit, macam kerja. Mungkin dia nak beli belah, tapi nak membeli belah tu memang perkara penting. Barang dapur apa memang penting. Nak beli, Allah dah azan dah. Tak apalah, kita belilah, nanti kita sembahyang, kan? Sembahyang seorang. Tapi perkara beli tu perkara penting lah untuk makan apa sebagainya. Tu tak ada masalah. Tidak terkena ancaman munafik ni. Tak terkena ancaman munafik. Sebab itulah sebahagian dari masyarakat kita gusar dan susah hati apabila ditutup masjid dan surau pada orang ramai. Walaupun dibimbangi kerana penyakit pandemik ni, dia bimbang takut pandemik yang dah tutup berapa tahun dah lah, setahun lebih ni. Kenapa ada sebahagian daripada golongan mereka yang hatinya terpaut dengan masjid surau, terpaut betul, jatuh cinta, mereka akan menggelupur, gusar, susah hati bila tak boleh pergi masjid, tak dibuka untuk orang awam, untuk orang ada, ataupun ada kuota tertentu. Mereka gusar, mereka sangat susah hati. Walaupun kerana pandemik, kerana penyakit sekarang ni, virus, tapi risau juga sebab bimbang takut mereka tergolong dalam golongan munafik. Dan dibimbangi juga, adakah kita ni dah sampai tahap darurat ataupun tidak nak tutup masjid ni. Dah sampai tu, itu bimbang di situ. Memang tak pergi masjid, tak boleh, kuota tak cukup. Tapi kebimbangan tu ada pada masyarakat. Memang ada pada masyarakat kebimbangan tu. Sebahagian masyarakat yang mana hati mereka terpaut dengan masjid, dia akan bimbang, dia takut jadi munafik. Padahal dia tak salah pun. Serah kat pemerintah lah semua. Dia salah buat hukum, dia tanggung. Cuma ada kebimbangan juga, takut munafik ni. Sampai ke kita ni tahap darurat yang tak boleh pergi masjid. Adakah sampai tahap tu? Sampai. Kalau sampai tahap tu tak apalah. Kalau tak sampai, hati-hati lah. Pelik bin ajaib. Langkawi buka, tapi masjid Al-Hana kat Langkawi tu kan, berapa orang? Masjid surau berapa orang, tapi Langkawi buka untuk Untuk orang datang lah, projek perintis.
Kalau buka lah perintis Langkawi tu, perintis sekali semua surau masjid kat Langkawi. Maksudnya buka dengan buat penjarakan lah. Tak ada had-had. Cuma buat penjarakan, jaga SOP tu je lah. Sepatutnya nak perintis semua. Ini dari segi hotel je perintis. Masjid kekal gitu juga. Itu yang sekarang. Itu cerita sekarang. Cerita dulu, cerita sebelum ni. Sebelum ni, tahun lepas, mereka gusar, bimbang, takut, termasuk dalam tahap menjadi ancaman orang yang munafik, kerana apa yang berlaku ni belum sampai ke tahap itu lagi. Belum sampai ke tahap darurat. Ataupun dalam kitab kita kata, apa dia? Uzur yang mengharuskan meninggalkan. Adakah uzur yang mengharuskan meninggalkan solat berjemaah? Jemaah, lebih-lebih lagi Jumaat. Jumaat tu lebih-lebih lagi. Jemaah dan Jumaat. Jadi Allahai. Tapi itulah, dari segi kita lepas. Maksud kita ikut aja apa yang disuruh. Mana boleh lawan. Cuma di hati kecil tu ada sesuatu, something wrong. Wayang dah boleh tengok, tak ada had. Wayang 40 orang 40 orang boleh sembahyang Jumaat kan, cukup quorum. Tak ada pula. Tu tak kira shopping kompleks yang lain lagi. Bimbang kat situ. Kita bimbang. Sangat bimbang. Ini cerita bila ni? Cerita lepas. Mungkin akan datang sebulan dua, nanti mungkin okey. Tapi tak apalah, yang lepas apa cerita? Yang lepas. Bimbang. Terus. Seterusnya. Qaul yang mengatakan wajib ambil. Ni ayat dia pelik sikit. Qaul yang mengatakan wajib ambil akan seseorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya. Qaul yang mengatakan wajib. Maksudnya qaul yang pendapat, kan kita dah bahas sebelum ni. Yang nombor satu sembahyang jemaah tu. Nombor satu sembahyang jemaah tu dia bagi tahu 27. Dan nombor 2 dia bagi tahu fardu kifayah. Ya, fardu kifayah solat jemaah. Yang ketiga, memeliharakan mazhab yang mengatakan orang yang jiran masjid tiada harus sembahyang melainkan dalam masjid. Ya ni. Maksudnya tak boleh sembahyang kalau dia tu dekat dengan masjid, tak boleh sembahyang seorang. Dia kena jemaah. Ni qaul maknanya wajib lah. Wajib solat jemaah. Wajib solat jemaah. Qaul yang mengatakan wajib. Wajib solat jemaah tadi tu. Okey? Ambil akan orang sembahyang bersama-sama pada rumahnya. Pada pendapat yang mengatakan wajib solat jemaah, kita fardu kifayah. Pendapat kedua sunat muakkadah. Tu kita mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali, ada satu pendapat dalam mazhab Hanbali mengatakan solat berjemaah tu wajib. Siapa sembahyang kat rumah berdosa. Jika dia duduk di kawasan masjid dengar azan, dia sembahyang di rumah berdosa, tapi sah. Ada pendapat dalam mazhab Hanbali tak sah sembahyang kat rumah, sembahyang seorang kat rumah apabila dengar azan. Nasib baik tu mazhab Hanbali. Jadi dia kata qaul yang mengatakan wajib akan qaul yang mengatakan wajib tadi itulah. Pendapat qaul tu pendapat yang mengatakan wajib sembahyang jemaah ni. Jadi ambil akan seorang sembahyang bersama-sama pada rumahnya. Jadi kalau atas pendapat ni, kena pergi ajak orang datang ke rumah. Pergi rumah pergi rumah orang, ajak datang masjid. Tu. Ajak datang masjid sebab wajib. Kau tidak berdosa. Pada pendapat itulah, pendapat kata wajib tu. Tu kata tu. Orang tabligh tu buat tu dah cantik dah. Dia ajak orang semua pakat-pakat pergi masjid. Cantik dah. Kita tak boleh nak mampu nak buat. Mereka boleh buat. Sebab pada pendapat yang mengatakan ianya mesti sembahyang kat masjid, kau tidak berdosa. Wajib. Kena cari orang. Pergi ke rumah orang dan ajak dia datang masjid untuk jemaah, supaya sejahtera daripada dosanya, supaya dia tak berdosa.
Qaul yang mengatakan wajib, bagi qaul yang mengatakan wajib tu tak berdosa lah. Sebab kalau dia semayang di rumah berdosa. Atau lepas makruh, ataupun terlepas dia daripada makruh. Pada pendapat yang mengatakan mazhab Syafi'i lah ni, sunat muakkad, Imam Rafi'i kata sunat muakkad solat berjemaah. Atas pendapat Imam Rafi'i tadi, iaitu bukannya wajib, sunat solat jemaah ni. Atas pendapat ini, maka siapa yang tak solat jemaah makruh. Jadi macam mana nak lepas makruh? Pergi rumah orang, ajak dia datang ke masjid untuk solat jemaah supaya lepas makruh, dan supaya mencapai dengan pahala jemaah, supaya pakat-pakat dapat pahala jemaah. Macam tu juga kaul yang mengatakan wajib, macam tu juga pendapat yang mengatakan wajib. Kalau wajib solat jemaah, yang mengatakan wajib secara mutlak, yang tadi wajib di masjid, ni wajib secara mutlak, iaitu kalau dia nak semayang seorang-seorang, kaul yang mengatakan wajib, kaul yang mengatakan wajib mutlak, ambil akan seorang semayang bersama-sama pada rumahnya. Dengan maksud, kalau dia nak semayang kat rumah, dia kena keluar rumah, panggil orang lain untuk semayang dalam rumah. Kalau dalam rumah dia tak ada orang lain. Kalau ada anak isteri, semayang dengan anak isteri. Sebab kalau tidak berdosa. Kalau tak ada orang, dia kena pergi keluar rumah. Jom semayang jemaah. Jom teman aku seorang dua orang, jom semayang jemaah dengan aku. Dia suruh panggil orang datang rumah supaya sejahtera daripada dosa. Ada dua lah cerita kat sini. Dari segi masjid, pergi rumah orang untuk ajak pergi ke masjid. Dari segi pendapat yang lebih keras lagi, mazhab Hanbali, bahawasanya secara mutlak kena jemaah. Tak kisah di masjid ke di rumah, jemaah mesti jemaah. Kalau tidak berdosa. Maka pada kaul ini, pendapat ini, dia kena keluar rumah, panggil seorang dua untuk semayang dekat rumah setiap kali nak semayang. Boleh? Kalau tak ada anak isteri. Allah. Seterusnya. Dan hasillah jemaah itu, imam dan satu makmum, jikalau dengan anaknya atau isterinya atau gundiknya atau khadamnya sekalipun. Nak hasil jemaah tak susah. Nak hasil jemaah tak susah. Tak susah nak hasil jemaah ni. Memadai satu imam dan satu makmum. Walaupun makmum tu anaknya ke, isterinya ke, gundik ni hamba lah, hambanya ke, khadam ni macam pekerjanya ke, tak kisahlah siapa-siapa pun. Janji satu imam, satu makmum, dah hasil pahala jemaah. Dan tiap-tiap banyak jemaah, dan tiap-tiap banyak jemaah banyak afdal. Dan tiap-tiap banyak jemaah banyak afdal dan banyak pahala. Maksudnya banyak jemaah tu ramai orang, dan tiap-tiap banyak jemaah lagi ramai orang, banyak afdal, lagi afdal. Tu maksud dia, banyak jemaah banyak afdal dan banyak pahala. Lagi ramai orang dalam jemaah tu, lagi lebih afdal dan lebih pahala. Dia bergantung kepada berapa ramai yang sembahyang jemaah di situ. Jika yang sembahyang jemaah di situ tak ramai berbanding dengan yang lain, tempat lain lagi ramai, maka yang tempat lain tu, yang lagi ramai tu lebih afdal, lebih besar pahala. Gitu je. Bukan sekadar sembahyang jemaah kat seorang masjid dapat pahala. Memang ada begitu dapat pahala, tapi dia ada beza pahala sembahyang di satu tempat yang tak ramai sangat berbanding dengan yang ramai, maka afdal lagi yang ramai. Sebab tu solat di Mekah, Madinah besar pahala sebab ramai. Ramai.
Lagi ramai, lagi besar pahala. Lagi ramai, lagi besar. Walaupun yang ramai tu orang lain, kita dapat pahala. Okey, kita baca dulu Kerana diberi pahala dengan sebilang-bilang orang yang bersama-sama ia sembahyang dengan dia. Berapa orang yang ada sembahyang dengan dia, banyak tu pahala dia dapat. Okey? Dan bertambah labanya, laba tu untung lah. Dan bertambah untung pahalanya, suci sembahyangnya. Istimewa. Yang tu nanti dulu. Stop dulu kat situ. Jadi hasil pahala jemaah satu imam satu makmum. Kalau dia buat kat rumah satu imam satu makmum, sedangkan di qaryah dia tak ada masjid surau, dia tak hidup, tapi pakat-pakat solat jemaah di rumah, tak terlepas fardu kifayah ya, tapi dapat pahala jemaah dapat, tapi fardu kifayah tak terlepas, masih lagi berdosa. Itu satu. Kalau buat di rumah, walaupun satu imam satu makmum, cuma sekadar dapat pahala saja, tapi tidak melepaskan fardu kifayah. Kerana nak melepaskan fardu kifayah solat berjemaah mesti dibuat di satu tempat yang khusus, iaitu surau dan masjid. Dan walaupun hasil pahala, dapat pahala berjemaah dekat rumah, tapi berbeza dengan pahala berjemaah dekat masjid surau. Beza. Pertama dari segi ramainya orang. Ramainya orang di masjid surau berbanding dengan rumah. Dan di surau dengan di masjid, lebih di masjid sebab lebih ramai masjid. Kalau masjid ramai lah. Malah di masjid boleh i'tikaf lagi, boleh tahiyatul masjid lagi, maka lebih lagi di situ berbanding dengan surau. Tapi surau dengan rumah jauh lebih besar surau, sebab lebih ramai kat surau. Macam tu lah. Masjid kecil dan masjid besar, bila sebut masjid besar tu ramai lah orang. Jangan masjid besar saja tapi kosong. Masjid kecil dengan masjid besar lebih afdal masjid besar, sebab lagi ramai orang. Gitu lah. Sebab tu elok kita pergi sembahyang tempat ramai orang. Wa yazidallahu alladhina ihtadaw huda. Apabila Allah dah bagi hidayah kat satu tempat tu, Allah dah bagi hidayah, maka Allah tambah hidayah lagi. Satu tempat seseorang yang Allah dah bagi hidayah, Allah akan tambah hidayah lagi. Lagi Allah bagi hidayah, tambah lagi. Lagi hidayah, lagi tambah. Sebab tu kalau kita tengok, apabila satu-satu kawasan, satu-satu tempat, kalau dia tu makmur, dia tu mula orang datang, orang memeriahkan, memakmurkan satu tempat, dia mudah untuk lagi besar, lagi makmur. Sebab tempat ataupun orang yang Allah dah bagi hidayah, maka Allah tambah hidayah. Wa yazidallahu alladhina ihtadaw huda. Apabila Allah dah bagi hidayah kat satu-satu tu, maka Allah akan tambah lagi. Jadi tu kita perasan tau, kalau dekat masjid tu solat subuh dia ramai daripada tempat lain, maka mudah nak lagi ramai, mudah. Yang berlaku dekat masjid Temeloh tu kan, subuh dia Masya Allah macam sembahyang Jumaat. Sebab apa? Asalnya biasa je, tapi orang duduk imarah kan. Bila orang duduk imarah dan istiqamah imarah di situ, dapat pula pihak pengurusan pula mantap, mungkin buat makan ke apa tak tahulah mula-mula hari tu, makin ramai orang datang, maka dengan keberkatan dekat situ mudah akhir sekali Masya Allah macam sembahyang Jumaat. Bila Allah dah turunkan keberkatan kat satu tempat tu, maka mudah nak berkembang. Begitu juga kalau sembahyang, kalau macam ada majlis ilmu, ada kuliah apa, dah ramai kat situ, mudah untuk lebih ramai sampai melimpah-limpah. Tapi masalah kalau ada majlis ilmu di satu masjid tu, tapi tak berapa dapat sambutan sangat, susah dia nak pergi. Dia duduk orang tu je. Seorang dua mati, ganti seorang dua. Duduk main banyak tu je. 20 orang tu je. Duduk kona-kona AJK tu aja. Sebab tak ada orang nak tambah. Sebab apa gitu? Sebab tak tempat tu tak ada imarah. Kadar yang mana ada je. Sebab tu kalau dah diimarahkan satu tempat tu bersungguh-sungguh, mudah untuk melimpah ruah. Sebab dah Allah bagi hidayah kat satu tempat, satu orang, maka Allah tambah lagi hidayah padanya. Jadi berbezanya sembahyang di masjid yang ada 3 saf dengan masjid yang ada 10 saf. Beza pahala. Sebab ramainya, banyaknya saf, ramainya orang. Tu disebut je tu.
Dan tiap-tiap banyak jemaah, banyak afdal. Lagi ramai jemaah, lagi afdal. Dan banyak pahala, lagi dah banyak pahala. Itulah hikmahnya solat berjemaah berbanding dengan solat seorang, atau berbanding dengan solat berjemaah berbanding dengan solat seorang. Kelebihannya 27, kita tahu. Dan kalau solat jemaah pula, dapat pahala ekstra lagi. Lagi ramai orang solat berjemaah bersama-sama makmum tu, lagi afdal, lagi lebih, pahala lebih lagi. Dah 27 dapat dah. Malah dalam solat jemaah, dikira 27, dikira berapa pahala yang kita dapat berdasarkan bukan pada kita punya, pada yang tertinggi dalam jemaah tu. Kalau kita duduk semayang jemaah, tak semestinya kita dapat 27. Ada orang solat jemaah dapat 1 je sebab berangan ni semayang ni. Ada yang solat jemaah tak sah langsung sebab dia tak belajar syarat-syarat qudwah, syarat nak jadi makmum. Main bantai je, muafiq masbuk pun tak ngaji. Boleh jadi semayang jemaah dia batal. Boleh jadi semayang jemaah dia dapat 1. Boleh jadi semayang jemaah dapat 3. Bergantung kepada hadir hatinya ketika semayang. Tapi kalau solat berjemaah ramai, walaupun dia tak hadir hati, dia tak khusyuk sekalipun, tapi dalam jemaah tu ada yang khusyuk sungguh dapat 27, full mark, markah penuh, maka semua dapat 27. Tu maksud dia. Tu maksud dia. Maksudnya banyak kelebihan solat jemaah. Dan bertambah labanya, suci sembahyangnya, lagi laba, untung lagi. Apa dia? Sembahyangnya istimewa jika adalah imam itu orang yang soleh. Tambah-tambah lagi, imam tu bukan imam sekadar orang biasa, imam yang soleh dan ahli khair. Ahli khair ni ahli kebajikan. Khair tu baik kan? Dan solah ni baik juga. Jadi iaitu orang yang soleh dan ahli khair dan ahli solah. Tiga-tiga ni masuk satu je, baik. Lebih-lebih lagi kalau imam dia tu orang yang special, menyebabkan sembahyang jemaah tu tambah lagi. Dah lah tadi 27 dapat, tambah lagi dapat ramai orang solat jemaah. Dapat pula kalau tak khusyuk pun dapat macam khusyuk juga pahala. Kemudian imam pula ahli solah, ahli khair, orang istimewa, tambah lagi. Kelebihan solat jemaah. Sebab tu kita ni tak dapat banyak dah lama duduk sembahyang seorang je kat rumah ni. Banyak dah tak dapat fadilat. Bilalah nak buka untuk umum masjid surau ni? Mudah-mudahan tak lama lagi buka. Allah. Okey, sambung lagi. Dah, yang ni dah kan? Dan bertambah labanya dan sucinya sembahyangnya istimewa jika ada imam itu orang yang soleh dan ahli khair dan solah. Okey. Sambung lagi. Dan lagi disebut beberapa hadis bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hambanya padanya berjalan menuntut jemaah, pahala yang amat besar. Siapa yang dalam perjalanan daripada rumah je nak pergi solat jemaah, ada lagi pahala. Pahala besar lagi, tambah lagi masa perjalanan tu. Sama ada berjalan kaki, ataupun naik motor, atau naik kereta, tak kira. Maksud perjalanan. Maksud dia macam ni ya, bahawasanya tiap-tiap langkah yang dilangkahkan oleh hamba padanya berjalan. Hadis umum cerita pasal berjalan, langkah. Tapi kiaskan dengan kalau motor satu pusingan roda, kereta juga satu pusingan, satu pusingan roda tu. Okey, di surat diberi pahala lah. Di surat ditulis 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Disuratkan 10 kebajikan tu maksud dinaikkan darjat dia lah. Dihapuskan 10 kejahatan. Disuratkan 10 kebajikan juga bermaksud dapat pahala 10. Satu langkah, satu pusingan roda, 10. Berapa langkah kita pergi. Dan dihapuskan 10 kejahatan. Dosa tu tolak 10. Dosa kecil lah.
Saya sempat cari hadis, saya jumpa hadis ni. Nabi SAW bersabda, salatu ahadikum fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi ba'dan wa 20 darajatan. Saya jumpa hadis ni, saya bacalah hadis ni. Wa dhalika bi annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khatawatan illa rufi'a biha darajatan aw khuttat anhu biha khati'atun wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi. Solat seseorang di kalangan kamu bersama dengan jemaah melebihi solat di tempat kerja atau di rumahnya. Ni perbandingan di antara solat di tempat kerja, solat dekat rumah berbanding dengan solat di berjemaah di masjid sebanyak 20 lebih kali ganda. 20 lebih 20 kali ganda. Okay. Ada riwayat kata 27, ada riwayat kata 25 kan. Lebih 27 kali ganda, lebih 20 kali ganda. Ini kerana ia memperelokkan wuduknya. Kemudian dia pergi ke masjid hanya ingin mendirikan solat semata-mata. Dia tidak melangkah satu langkah kecuali akan diangkat dengannya satu darjat dan dihapuskan dengannya satu dosa kesalahan. Macam kata dalam kitab kita ni, malaikat sentiasa mendoakan selagi mana dia berada di masjid yang dia mendirikan solat tersebut. Jadi orang yang nak pergi sembahyang tu, dia naik kereta, naik motor, jalan kaki tu, setiap pusingan roda, setiap langkah dia akan menaikkan satu darjat, akan menghapuskan satu dosa, akan menaikkan 10 darjat, akan menghapuskan 10 dosa dan menambah 10 pahala. Free of charge. Langkah aja, tak sembahyang lagi. Hebatnya kelebihan tu. Saya nak cuba kita perhatikan dari segi darjat ataupun kelebihan ataupun kebajikan. Dia angkat 10 darjat, dia angkat 10 kebaikan. Apa maksud dia? Dia beri 10 pahala, kita faham, dapat pahala. Dihapuskan 10 dosa, kita faham. Dosa kita, dosa-dosa kecil kita dihapuskan. Tapi apa maksud diangkat 10 darjat? Apa maksud diangkat darjat? Mari cuba kita perhatikan. Orang yang rajin datang ke masjid untuk solat, kita perhati kehidupan mereka. Dari segi darjat, kita nak tengok apa maksud dia angkat 10 darjat. Ya, dia angkat darjat nanti di akhirat, nanti dia angkat darjat. Tak apalah tu di akhirat, di dunia. Apa yang dimaksudkan? Kita boleh perhati sebenarnya. Orang yang istiqamah pergi ke masjid, bukan time free je pergi, time busy tak pergi, tidak. Dia istiqamah pergi ke masjid, balik kerja mandi-mandi terus pergi masjid, rindunya dekat masjid. Orang macam ni dinaikkan 10 darjat. Mari kita perhati orang macam ni. Kita tak boleh nafikan orang macam ni, dia selalu menjadi orang penting dalam masyarakat. Dalam satu sistem kemasyarakatan, orang macam ni mesti jadi orang penting. Atau kita panggil somebody. Somebody. Bukan ahli politik Politik tu cerita lain. Politik tu main undi-undi. Yang ini bukan yang undi-undi ni. Dia jadi sendiri. Sebab politik kena masuk politik, orang undi, pangkah-pangkah gitu gini. Pergi kat sana, pergi kat sini, ambil hati orang. Itu lain. Itu nampak sangat dah dia cari. Ini tidak. Ini bukan dia cari. Dia cuma istiqamah ke masjid. Maka Allah angkat darjat dia di dunia dengan maksud di dalam sistem kemasyarakatan kita, dia antara orang yang ada orang penting. Orang penting. Yang mana perkara itu dilantik bukan dicari-cari. Dia akan jadi orang penting. Dia akan jadi somebody. Mungkin dia jadi pengurus masjid, nazir masjid.
AJK masjid, buat apa ni, Bilal, siap. Dia bukannya suara sedap sangat pun, tapi suara dia kuat lah. Kalau dia azan tu betul lah, orang nanti dia jadi Bilal. Maksudnya dia ada nama, ada pangkat. Allah angkat darjat lah tu. Jadi siap tu besar pahala tu. Jadi imam lebih-lebih lagi lah. Mungkin jadi AJK, orang yang menguruskan surau dan masjid. Orang macam ni Allah anugerahkan darjat di atas dunia lagi. Ataupun paling kurang orang panggil dia orang surau masjid. Nak buat tahlil lah kat rumah. Kau tanya tu jiran aku yang situ, dia tu orang surau. Jadilah. Dia tu orang masjid, jadi lah. Padahal tak ada jawatan pun, tapi orang bagi pangkat kat dia. Orang bagi kedudukan kat dia, orang masjid. Tak bagus kan nama orang surau masjid? Bagus tu. Tu. Sebab apa orang kata orang surau masjid? Sebab dia tu bukan orang surau masjid. Kau pergi jumpa dia. Dia pergi, aku nak buat ni lah, nak buat tahlil kat rumah lah. Boleh tak nak ajak orang surau ke masjid ke? Nanti aku beritahu. Dia jadi orang tengah. Nampak? Allah angkat darjat dia. Orang respect kat dia. Angkat darjat. Muka tak payah cerita lah. Jadi muka baik, muka berseri, janggut sejemput sikit, nampak. Memang nampak lah. Tengok muka ustaz-ustaz orang panggil. Bukan ustaz pun, tapi muka ustaz, muka orang baik-baik. Allah angkat darjat lagi. Kalau kita tengok tahu dah. Pakai kepiah, kita tengok tahu dah. Ini geng masjid surau. Allah angkat darjat. Allah angkat darjat. Kadang-kadang tak pakai kepiah pun boleh nampak muka dia punya. Muka tu, muka orang masjid tu. Nak cakap tak payah. Nak cakap apa? Ada cahaya ke apa? Nak cakap macam ada. Tengok tahulah. Ni muka orang masjid ni. Ni muka orang masjid. Ni muka orang surau ni. Orang masuk muka tu orang kuat. Jadi maksudnya dia datang solat jemaah, maka Allah angkat darjat. Kita tak boleh nafikan. Ada perbezaan dengan orang yang sembahyang dengan orang tak sembahyang, ada perbezaan. Dan ada perbezaan orang yang sembahyang mengekali solat berjemaah pergi masjid dengan orang yang tak pergi. Orang yang sembahyang kat rumah aja, ada perbezaan. Itu maksud Allah angkat darjat. Dia mungkin menjadi rujukan dalam masyarakat sebagainya. Kecuali dia mengelak. Waktu tu tak boleh buat apalah. Tak adalah jawatan dia dalam masyarakat. Dia pergi mengelak. Time musyarat agung, dia tak datang. Orang nak lantik dia tak datang. Time lain dia datang. Memang dia tak nak. Kalau macam tu dia yang mengelak. Tapi dia akan jadi juga antara Allah naikkan darjat dia dari segi mungkin orang tengok dia pun orang rasa sejuk hati dan sebagainya. Orang kata tu orang baik-baik. Tiba-tiba orang cakap gitu. Tak bagus ke orang kata kita orang baik-baik? Tu antaranya. Sambung. Itu maksud darjat itulah maksud dia. Yang seterusnya pula, dan yang menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang itu, menanti sembahyang, kemudian daripada sembahyang itu, setengah daripada mendatangkan dirinya kepada Allah. Maksud mendatangkan ni maksud taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Amal soleh lah kita kata. Antara amal soleh adalah orang yang menunggu sembahyang, kemudian selepas daripada sembahyang, lepas sembahyang tunggu sembahyang lain. Orang ni dia panggil orang yang taqarrub ilallah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sedang buat ibadah. Dia tak buat apa, dia cuma lepas sembahyang dia tunggu sembahyang satu lagi. Dia dah kira orang yang mendekatkan diri pada Allah. Hebat. Kalau tambah lagi, kalau dia baca Quran, sembahyang sunat, itu lebih-lebih lagi. Ini tak. Sekadar lepas sembahyang fardu, tunggu sembahyang satu lagi. Memadai dah. Maka orang macam ni, orang yang mendatangkan dirinya kepada Allah, orang yang mendekatkan diri pada Allah. Free. Umpama sembahyang maghrib, kemudian ia duduk menanti sembahyang isyak, maka orang macam ni dah buat pahala dah. Dah buat pahala dah, walaupun dia tak sembahyang apa-apa ketika maghrib dengan isyak tu. Dia tunggu semata-mata sembahyang isyak. Lebih-lebih lagi kau dengar kuliah, lagilah besar pahala.
Dan yang menanti bagi sembahyang dibilangkan dia pada Allah orang yang sembahyang. Oh, dapat lagi fadilat bagi walaupun dia tak sembahyang, dia seumpama sedang sembahyang. Apabila menunggu daripada satu sembahyang kepada satu sembahyang, menanti-nanti untuk solat yang seterusnya. Sebab itulah orang-orang alim dulu, lepas solat terus solat, lepas solat terus solat, lepas solat terus solat. Dia tak sabar-sabar nak solat seterusnya. Bagi salam terus bangun solat, bagi salam solat, habis satu-satu, sampailah solat fardu yang seterusnya. Dia lepas solat Isyak, solat Isyak dan sebagainya, lepas tu penat dia kena tidur, lepas tidur bangun-bangun tahajud, lepas tahajud lepas solat solat, lepas solat solat sampai subuh. Sebab tu tunggu daripada tahajud sampai subuh, tunggu, dikira orang yang solat. Sebab itulah orang-orang dulu, orang-orang alim terdahulu, memang mereka sentiasa ingat pada Allah. Mereka sentiasa ingat pada Allah, hati mereka dekat dengan Allah, sentiasa bercakap-cakap dan berbisik-bisik dengan Allah, seumpama sembahyang tu. Sentiasa ghalib dan asyik dengan Allah dengan sembahyang tadi. Maka lepas satu sembahyang, menanti-nanti nak sembahyang satu lagi. Macam saya pernah cakap dululah. Ingat tak saya pernah cakap dulu? Zaman sekarang, orang sentiasa ghalib dan asyik dengan handphone. Sekejap lepas tengok handphone, lepas tengok handphone, lepas tengok handphone, letak balik, garu kepala, pegang balik, letak poket, keluar balik. Makan nasi, tengah makan, keluarkan handphone. Lepas tu pula habis makan, duduk tengah-tengah nak tunggu nasi itu turun ke bawah kan, tengah tu relax rehat tu pegang telefon. Habis mandi tak bawa telefon, lepas mandi habis pakai baju pegang telefon. Lepas tu sembahyang tak bawa telefon, letak kat tepi, bagi salam pegang telefon. Itu kita nak pergi keluar kat mana-mana, duduk masuk kereta, start enjin, lebih kurang dalam 5 minit nak panaskan enjin, pegang telefon. Lepas tu bawa sampai buka pintu kereta, kunci balik, pegang telefon. Perhati diri kita ghalib dengan handphone. Seumpama itulah mereka yang ghalib dengan Allah. Lepas semayang, begitulah. Lepas habis semayang, seumpama kita pegang handphone. Tak payah tengok orang lain, tengok diri sendiri kan. Tak ada handphone kat kita 5 minit je. Kat mana handphone dekatnya handphone dengan hati kita. Hilang 5 minit dah terkejar-kejar cari mana. Nak tidur letak kat sebelah. Dekatnya, jangan jauh-jauh dengan hati aku. Masa berjalan letak dalam poket. Poket pula dekat dengan hati. Tu kita. Tengok sendiri. Bawa keluar rumah, bawa duit sebab perlu duit. Takut apa-apa nak beli apa-apa, handphone bawa sekali. Letak dekat kita. Nak bagi tahu dekatnya handphone dengan hati kita. Orang terdahulu, orang yang alim terdahulu, dekatnya sembahyang dengan dia. Maka lepas sembahyang, lepas sembahyang. Kita lepas kejap-kejap buka FB. Habis scroll dah. Okey, letak. Lupa pula WhatsApp. Buka WhatsApp. Dah jawab apa kira-kira, letak. Lupa ada Instagram. Buka Instagram, tengok dulu. Boring Instagram ni. Main game lah. Game pula. Dia ceng main game. Lepas tu letak. Kejap. Tadi Facebook tadi aku dah ada komen. Ada balas tak? Tak balik. Temeng. Siapa balas WhatsApp aku? Tak balik. Cuba bayang kan. Bukan kita nak kata salah perkara itu. Saya tak kata salah. Nak bagi tahu bezanya kita dengan orang dulu. Orang dulu lah hatinya ada Allah. Yang biasa saya sebut apa? Ghalib berbisik-bisik dengan Allah dalam hatinya. Ma fi qalbi ghairullah. Saya selalu guna ayat ni. Hasbi rabbi jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati. Ma fi qalbi. Dalam hati dia tak ada. Dalam qalbu dia tak ada. Melainkan Allah. Tak ada. Melainkan Allah. Maka lepas Allah. Lepas Allah. Orang la ni
dalam hati dia tak ada tak ada Allah, malah ada dunia aja. Maka lepas dunia, malah ketika solat pun teringat kat dunia. Sedangkan kalau nak teringat dunia ketika kita duduk dalam dunia, maksud kita kerja lah, keluar beli barang tu kan dalam dunia, tak apalah ingat dunia. Nak buat macam mana, kita dah hidup dalam dunia, kenalah ingat dunia. Oh, pandai cakap, okey, terima, betul. Dah hidup dalam dunia, kenalah ingat dunia. Betul. Tapi tengah semayang pun ingat dunia. Tengah semayang pun berangan, tengah semayang pun tak ingat rakaat. Sepatutnya at least paling kurang tengah semayang tu lupa dunia. Berapa? 10 minit lupa dunia. Ini tak, tengah semayang pun ingat dunia, ketika duduk dalam dunia pun ingat dunia. Lepas tu nak syurga Firdaus, banyak cantik. Hati-hati gitu. Hati-hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Sibuk kita dengan dunia. Jadi kurang-kurangkan pegang benda lah ni. Banyakkan pegangnya untuk baca Quran, untuk berhubung dengan kawan-kawan, tak salah. Untuk telefon, tak ada salah. Facebook pun tak salah. Yang salah ni tak ada nak buat apa-apa. Yang saya kata ni, kenapa yang kata-kata yang pelik, tak ada kerja apa, tapi scroll Facebook, cari benda, cari sesuatu. Maksud bukan dia nak cari, nak dengar kuliah, cari. Itu ada benda nak buat. Itu tak ada masalah. Teknologi silakan guna, tak ada masalah. Sebab kita boring, kita nak dengar kuliah, kenalah pegang handphone, kenalah cari. Yang saya duk cerita tadi ni bukan yang itu. Kita nak mesej adik-beradik kita, grup apa sebagainya, boleh lah. Ini tak ada apa-apa. Tak ada pun trend tak bunyi pun apa. Dan tak ada pun kita nak cakap apa-apa. Kita buka Facebook, kenapa? Tu je nak tanya. Kita buka Instagram, kenapa? Sedangkan tak ada pun bunyi trend menandakan ada orang tanya kita, ada orang komen kita. Lainlah ada orang komen kita. Alright, no problem. Jangan salah faham pula. Maksudnya bila ada sesuatu, ada orang komen, ada orang tanya, kalau kita post apa-apa kat Facebook, kemudian ada orang komen, kita nak balas komen tu, tak apa. Yang saya cerita ni tak ada apa-apa, tak ada bunyi apa pun. Dia scroll. Cari. Itu yang cerita. Kau cari apa? Tu masalah. Masuk dalam grup, lepas tu cari baca apa benda? Baca apa benda sampai berjam-jam. Maksudnya tak ada apa-apa pergi cari. Kalaulah ada sesuatu, hari ni nak share gini lah, dia share sesuatu di Facebook dia, kalau ada komen dia nak balas, itu tak apa, ada benda kan dia nak buat. Ini tak scroll, refresh. Tak ada apa-apa ni, refresh lagi. Akhir sekali tengok sejam. Sebab tu sekarang ni dah tak ada dah suami-suami dia komplain isteri dia lama bersiap. Tak ada dah sekarang. Dulu memang selalu komplain, Allah, kalau isteri bersiap lama lah nak tunggu. Sekarang tak ada. Tengah tunggu isteri bersiap tu dia scroll, tak sedar, cepatnya awak bersiap. Padahal orang tu setengah jam pakai make up. Dah tak ada dah. Kalau komplain tunggu orang, tak ada dah sekarang. Semua galik dengan benda ni. Galik ke bila? Apabila mencari-cari sesuatu ketika tak ada kerja apa. Itu yang tak nak. Hari ni tak dengar kuliah lagi, nak cari kuliah lah. Ada benda, cari kuliah, dengar kuliah, tak apa. Ini tak tahu nak buat apa, sekadar membuang masa. Itu yang tak boleh. Sekadar duduk. Itu yang saya cerita tu. Nanti kan kata jangan guna telefon. Bukan. Dah bunyi, angkat balas lah. Habis kalau tak bunyi, kenapa angkat juga? Itu nak tanya. Kenapa angkat juga? Sahaja je lah nak tengok wall, nak skodeng. Nak skodeng wall kawan-kawan. Itu problem. Macam tak ada kerja lain nak buat. Okay? Sambung lagi sikit. Dan orang yang duduk pada tempat sembahyang, sentiasa malaikat minta ampunkan baginya. Dan didoakan
dan didoakan dia hingga berhadas atau berkata perkataan yang tiada takluk padanya kebajikan. Orang yang duduk dekat tikas jadah lah kita kata, dia semayang, dia duduk kat situ, dia tak bangun-bangun, kerana dia menunggu sembahyang yang seterusnya. Orang macam ni, malaikat minta ampun untuk diri dia, dan malaikat mendoakan dia, selagi mana? Selagi dia tak batal wuduk, selagi dia tidak berhadas, masih lagi dia ada wuduk, malaikat akan mendoakan dia dan minta ampun kat dia. Dan selagi dia tak berkata-kata perkara yang tiada takluk, tiada kaitan dengan kebajikan, cakap mengapu, maka malaikat pergi lah. Dia tak ada cakap mengapu. Kalau dia cakap benda-benda yang mengapulah, cerita sebola, cerita sekereta, mengapulah tu. Okay? Maka dia cerita benda-benda yang lara macam tu, maka malaikat tak doakan dah. Selagi dia ada wuduk dan dia tak bercakap benda-benda yang lara, maka setelah sembahyang, kerana dia menunggu sembahyang yang satu lagi, maka malaikat akan mendoakan dia dan minta ampun pada dia. Sambung lagi. Dan demikian lagi, setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita akan dia. Cita-cita ni, pekerjaan yang dicita-cita ni maksud pekerjaan yang ada nilai syarak. Pekerjaan yang ada nilai syarak, perbuatan kita yang ada nilai syarak, perkara yang berharga. Tu maksud cita-cita. Dan demikian lagi, setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita, pekerjaan yang ada nilai syarak, yang berharga, duduk ia pada saf awal, yang memenuhkan dia dan meratakan dia kerana besar fadilatnya. Kerana nak memenuhkan saf awal itu adalah pekerjaan yang mulia. Itulah perbuatan yang ada nilai syarak, perbuatan yang ada pahala. Duduk saf yang pertama, saf yang terawal, dan meratakan dia, dan memenuhkan saf awal, dan meratakan saf tadi, straight saf tu, kerana besar fadilatnya. Maka besar fadilatnya. Sambung lagi. Kita dah hujung-hujung dah ni. Siapa ada soal, boleh soal. InsyaAllah saya tengok soalan. Maka yang terlebih muakkad dituntut itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Ini turutan, tertib, turutan besarnya pahala sembahyang jemaah pula. Okey. Maka terlebih muakkad, yang sangat dituntut, yang paling afdal, yang paling besar pahala, solat jemaah yang paling besar pahala, dituntut itu berjemaah pada sembahyang Jumaat. Yalah, kerana wajib aini. Sembahyang Jumaat fardu ain, tak buat dosa. Maka solat berjemaah pada solat Jumaat paling besar pahala. Ni bukan nak cerita solat, nak cerita jemaah saja. Pahala berjemaah saja. Pahala solat lain pula, ni pahala jemaah. Paling besar adalah solat Jumaat, sebab dia wajib aini, dia fardu ain, tak buat dosa. Okey. Kemudian martabat yang kedua, pahala besar juga, nombor 2. Solat kemudian jemaah pada sembahyang subuh. Maksud sembahyang subuh ni terbagi kepada 2, boleh dobit. Sembahyang subuh terbagi kepada 2. Yang pertama, sembahyang subuh pagi Jumaat. Yang itu besar, paling besar. Lepas solat Jumaat, jemaah Jumaat tu besar. Solat subuh pagi Jumaat, nombor 2. Tangga yang kedua dimenangi oleh solat subuh pagi Jumaat, kerana ada tuntutan sujud tilawah tu kan. Okey. Yang kedua, yang pahala besar ni, jemaah. Yang ketiga, subuh pada hari-hari yang lain, bukan hari Jumaat. Itu yang ketiga, tangga yang ketiga, pahala besar yang ketiga. Yang keempat, kemudian berjemaah, dan keempat Isyak. Yang keempat, solat berjemaah Isyak. Besar pahala, duduk tangga yang keempat pahala dia tu. Yang kelima, Asar. Asar duduk tangga kelima, pahala besar dia yang kelima. Kenapa subuh dan Isyak lebih besar pada Asar pahala dia? Kerana subuh dan Isyak lebih susah. Lebih susah daripada Asar.
lebih susah daripada asar. Nak buat solat jemaah tu susah. Okey. Bila besar cabaran, maka besarlah pahala. Sebab tu subuh, kemudian baru asar. Subuh, baru isyak, baru asar. Isyak juga susah berbanding dengan asar. Kita isyak senang sebab kita orang surau masjid, kita pergi masjid, mudah kita nak solat jemaah isyak. Bagi orang yang duduk rumah, susah pun nak pergi isyak. Lebih susah daripada asar. Asar tak susah sangat nak banding dengan isyak. Isyak lagi susah bagi orang yang nak pergi semayang jemaah isyak, semata-mata nak pergi isyak. Tapi orang yang ada di solat maghrib dan dia menunggu semayang isyak, mudah bagi dia. Sebab tu untung. Jadi itu kelebihan dia. Kenapa subuh dan isyak lebih besar daripada asar? Kerana subuh dan isyak lagi susah nak semayang daripada asar. Okey. Asar nombor 5. Nombor 6 adalah zuhur. Kenapa zuhur dengan asar? Asar lagi afdal, asar lagi besar pahala pada zuhur. Kenapa zuhur duduk nombor 6? Kenapa asar tu lagi besar pahala? Sebab asar, solat asar ada tercatat dalam Quran secara jelas, yang mana Allah suruh kita peliharakan sembahyang asar. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawati, jagalah kamu sembahyang, was salatil wusta, dan sembahyang pertengahan iaitu sembahyang asar. Oleh kerana dalam Quran ada sebut secara jelas tentang sembahyang asar, maka sembahyang asar lebih lagi pada sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur duduk nombor 6. Dan yang terakhir adalah sembahyang yang terakhir, yang paling ramai, sembahyang maghrib. Kenapa sembahyang zuhur lebih besar pada sembahyang maghrib? Kenapa sembahyang zuhur lebih besar pada sembahyang maghrib? Sebab sembahyang zuhur, yang pertama, zuhur kalau hari Jumaat dia pengganti Jumaat, maka dia lebih daripada maghrib. Sebab waktu zuhur tu juga akan boleh sembahyang Jumaat pada hari Jumaat, maka dia ada lebih sikit. Dan waktu zuhur juga dia ada satu istilah dia panggil ibrad. Ibrad ni adalah kepanasan matahari. Berbanding dengan maghrib, zuhur lagi susah. Sebab pertama dia ada kepanasan matahari, jadi payah sikit nak pergi. Berbanding dengan maghrib, maghrib mudah-mudah je sebab dah tak ada matahari dah. Jadi sebab tu zuhur lebih lagi. Lebih-lebih lagi, zuhur adalah waktu yang boleh sembahyang Jumaat pada hari Jumaat, maka dia lebih lagi. Yang paling kurang sekali, paling jemaah yang paling last sekali adalah maghrib. Sebab maghrib paling mudah nak buat. Maghrib tiada masyakkah, tiada kepayahan sangat nak solat jemaah maghrib. Kerana waktu tu dah habis kerja, waktu untuk permulaan berehat-rehat, relax-relax. Jadi maghrib yang paling tercorot lah, paling last. Kerana itulah lebih ramai syaitan kacau ketika nak solat subuh berbanding dengan solat maghrib. Buktinya ketika solat subuh dan maghrib, lebih ramai maghrib, jauh lebih ramai maghrib. Kerana subuh ada 10 ekor setan duk kacau dia, jangan bagi semayang berjemaah subuh. Tapi maghrib ada seekor je setan. Sebab tu ramai orang boleh semayang maghrib, sebab seekor je setan. Tapi subuh ada 10 ekor. Jadi maknanya kita tak boleh solat subuh berjemaah dululah, 2 tahun lepas lah cerita ni, bukan sekarang. Kan? 2 tahun lepas tak boleh solat berjemaah subuh sebab setan ramai. Kita telah diperdaya oleh setan. Kita telah diperdaya oleh setan. Buktinya maghrib kita boleh pergi lebih istiqamah daripada subuh, kerana kita telah diperdaya oleh syaitan. Sian kita. Maka apabila kita ketahui daripada kejahatan, kena berhenti kat sini. Kena berhenti tu. Sebenarnya 16 tu, yang nombor tu bukan nombor sebenarnya. Sebenarnya dia adalah bab lain. Dalam kitab hijau saya ni, dia tulis bab lain tu adalah hari Jumaat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Ketahui olehmu bahawanya hari Jumaat itu adalah hari yang sangat mulia. Sedangkan permulaan bab baru, fasal baru adalah dekat maka apabila kita ketahui daripada kejahatan orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah daripada janjian yang amat
sangat istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat disuruh perang dan sebagainya. Ini cerita solat Jumaat. Jadi bukan 16 patutnya. Bukan 16, bukan nombor. Patutnya inilah yang baru. Ini yang letak kat sebelah ni patutnya. Jadi kita berhenti di situ lah. Ini nak cerita solat Jumaat pula. Solat Jumaat. Solat Jumaat pula. Syarat sah solat Jumaat dan sebagainya. Solat Jumaat. Kita masuklah solat Jumaat. Masuk solat Jumaat muka surat 21. Okey. Tengok soalan kejap. Esok saya nak bagi tahu awal lah. Esok hari apa? Esok hari Selasa. Tak ada soal jawab pukul 10 je. Tak ada. Yang ada pukul... Dia gini, bukan tak ada. Sebenarnya dia ada. Sebenarnya ada soal jawab. Tapi soal jawab tu maghrib. Soal jawab tu maghrib. Yang mana bermula pukul 7.40, pukul 7.50 macam tu, Maghrib sampai tak tahulah pukul apa, agak-agak lah kan, mungkin 9 lebih kot. Esok bermula maghrib. Cuma soalan, saya mula baca soalan sebab ada soalan yang memang orang dah bagi siap-siap. Ada berapa 10 kot. Ada 10 soalan yang memang akan dijawab pada maghrib. Jadi saya akan jawab maghrib tu, dan saya takkan tengok lah dekat komen tu. Tak adalah saya tengok soalan dekat komen tu. Lepas je lebih kurang dalam 1 jam, lebih kurang lah 8.45 ke lebih kurang, barulah saya tengok apa nama ni, soalan-soalan yang ada. Betul. Begitulah. Jadi esok sampai mana? Mungkin sampai pukul 10 boleh jadilah. Sembahyang Isyak lambat lah esok. Tapi siapa yang masuk esok pukul 10 tunggu sampai wallahu alam. Kot gitu kot. Jadi esok je lah. Hari lain, Selasa lain sama. Esok je lain sikit. Jadi esok soal jawab bermula, saya baca pukul 8.45. Tapi soal jawab tu bermula pukul 7.45. Cuma tak baca soalan je, sebab soalan tu memang dah ada. Ada orang bagi. Okey, mari kita tengok soalan. Cukup lah tu, jangan tanya dah. Sebab soalan dah berlambak dah. Soalan telah ditutup. Saya nak tengok soalan daripada awal. Soalan telah ditutup. Adakah sebab peristiwa orang buta yang tanya Nabi pasal perlukah kita hadir ke masjid? Ya, antara hujahnya ialah seorang buta tanya kepada Nabi, aku buta, aku nak solat jemaah, susah. Kadang-kadang ada orang bawa aku pergi sembahyang masjid, kadang-kadang tak ada orang bawa kat aku. Jadi aku nak tanya, boleh tak kalau aku tak nak sembahyang dekat masjid, aku nak sembahyang kat rumah je sebab aku buta? Nabi kata boleh. Sebab engkau dah ada penyakit buta ni, tak apalah, sembahyang kat rumah je, tak payah sembahyang masjid. Kemudian baru 2-3 langkah Nabi panggil balik. Kejap. Nabi tanya orang buta tu, adakah engkau dengar azan? Orang tu kata, ya, aku dengar azan. Maknanya tak jauh daripada masjid. Maka Nabi kata, maka penuhilah seruan tu. Maka Nabi tak bagi, suruh pergi juga. Kalau orang buta pun kena pergi solat jemaah, macam mana kalau orang celik macam kita? Malu lah. Ustaz, mana lebih utama, solat di masjid yang ramai jemaah tapi tak ada pengajian fardu ain, atau masjid yang sedikit jemaah tapi ada pengajian fardu ain? Yang ni tak boleh dibandingkan. Sebab solat berjemaah
fardu kifayah. Pendapat kedua, sunat muakkad. Pengajian fardu ain adalah lebih besar daripada fardu kifayah dan sunat muakkad. Jadi, mana lebih utama? Ini bukan cerita utama dah ni. Ini cerita wajib. Jika ada pengajian fardu ain, wajib hadir kalau dia tak tahu pengajian tu, kalau dia tak tahu ilmu itu. Kalau dia tak tahu ilmu yang diajar fardu ain tu, tak tahu lagi bab ni, tak tahu lagi bab ni. Contoh kan, bab jamak qasar, tak tahu lagi bab puasa, ada yang tak tahu. Bab semayang, bab najis, ada yang tak tahu. Macam mana dia tak tahu ilmu yang diajar? Maksud ilmu fardu ain ni, ilmu fardu ain ni kadang-kadang dia dah tahu, kadang-kadang dia tak tahu kan. Ni ilmu fardu ain yang dia tak tahu. Ilmu fardu ain yang dia tak tahu ada di satu tempat. Berbandingkan dengan solat jemaah, tak boleh nak bandingkan solat jemaah. Sebab yang fardu ain tu mesti kena pergi. Sama ada fardu ain tu, sama ada pengajian tu ada di surau masjid. Surau masjid yang mana kat surau masjid tu ada pengajian. Dia tak kira jemaah sikit ramai dah. Bila sebut fardu ain, habis, tolak dah habis yang lain. Sebab fardu ain paling tinggi, paling kita perlu beri keutamaan. Contoh ada di rumah. Di rumah lah kita kata. Pengajian tu di rumah. Pengajian fardu ain di rumah. Orang buat kat rumah. Dia ajak kita pergi rumah dia. Berapa orang ada? Ada 2 orang je mengaji. Dia dengan isteri dia. Dia ajak kita dengan isteri kita. Contoh lah. Dia undang ustaz-ustazah datang ke rumah. Okey, waktu tu waktu maghrib. Okey, dan tak jauh daripada tu, sebelah daripada tu adalah masjid. Mana dan masjid tu tak ada pengajian, ataupun ada pengajian pun bukan fardu ain. Contoh, mana dia nak pergi? Mana lebih utama? Dia pergi rumah orang tu untuk ngaji fardu ain ke, ataupun dia pergi masjid? Tak boleh banding. Dengan maksud fardu ain di mana sahaja berada, lebihkan yang itu, walaupun bukan masjid sekalipun. Walaupun bukan masjid sekalipun, walaupun one by one sekalipun, satu-satu, walaupun online sekalipun. Pergi masjid surau, tak ada pengajian, ramai orang semayang, 1000 orang semayang. Ramai di masjid surau tu, 1000 orang semayang, tapi tak ada pengajian. Kalau kat rumah, kalau dia pergi semayang, dia balik-balik tak sempat ikut pengajian online. Yang mana pengajian online tu fardu ain, tak payah pergi masjid. Sebab fardu ain dia tak boleh. Sebab fardu ain mandatory. Dia tak boleh banding. Tak boleh banding. Nak banding dengan pergi masjid, tak boleh. Fardu ain di mana-mana. Pengajian fardu ain dalam gua berbanding dengan solat berjemaah di masjid, Masjidil Haram sekalipun. Ambil kau. Dalam gua. Pengajian tu ada dalam gua. Saya nak bagi tahu tempat tu tak penting dah. Bila fardu ain, tempat tak penting. Pengajian tu dalam gua. 4 orang je ada mengaji. Bukan mengaji ilmu sesat, mengaji ilmu betul lah. Cuma gua tu saya saja nak bagi tahu. Nanti kan masuk gua ni betapa pula. Bukan. Mengaji majlis bab semayang dalam gua. Berbandingkan pergi semayang dekat Masjidil Haram. Jauh lebih besar mengaji fardu ain di dalam gua. Yang mana pengajian itu dia tak tahu lagi. Ilmu tu dia tak tahu lagi. Dia tak mantap lagi. Poin di sini, bila kata je fardu ain, yang lain semua kalah. Apa sahaja kalah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, perang lawan Yahudi kat Palestin, apa sajalah tak boleh lawan fardu ain. Fardu ain yang 3 tu pengajian fardu ain 3 tu. Akidah, fiqh, tasawuf. 3 ni yang lain tak boleh lawan. Walaupun berperang di Palestin, lawan Yahudi sekalipun, tak boleh lawan. Dengan maksud utamakan 3 ni. Sehingga selesai 3 ni, baru pergi perang. Selesai 3 ni, baru pergi semayang dekat Masjidil Haram dan sebagainya. Tak boleh lawan. Bila sebut fardu ain, dia akan kalahkan semua. Malah kalahkan mak bapak sekalipun. Mak bapak tak bagi. Mak bapak ajak pergi tengok wayang. Wayang dah buka. Dekat KL ada wayang baring. Allah, pening kepala tengok. Saya tengok berita gitu. Ada wayang baring dia panggil. Dia baru buat. Baru ada. Maksudnya boleh baring. Bukan dulu wayang duduk, ni wayang baring. Maksudnya mungkin berdua-dua lah, couple. Dia punya tempat baring tu couple, dua tengok wayang. Ada dah kat KL ni. Sebab saya tak ingat kat mana-mana apa benda dia punya nama.
Tak peduli sangat. Cuma saya tengok berita tu ada. Ingatkan di Singapura, di KL, di Selangor, ada dah. Mak bapak, mak ayah ajak pergi tengok wayang. Cerita baik-baik lah. Cerita Melayu ke, cerita elok-elok lah. Bukan cerita mengarut. Cerita elok lah. Maksud cerita elok tu bukan cerita mengarut lah, tapi lara lah juga cerita kan. Okay, dia nak terpaksa belajar ilmu haid nifas contoh. Haid nifas dia tak tahu lagi. Tolak mak bapak, baik mengaji. Nak bagi tahu bila sebut fardu ain, tak ada benda yang boleh menang. Tak ada benda yang lain boleh menang. Siapa-siapa tak boleh menang. Tetap fardu ain menang. Jadi jangan buat perbandingan fardu ain. Fardu ain akan menang walaupun lawan mak bapak. Laki tak pergi keluar rumah untuk mengaji, untuk belajar. Bukan mengaji Quran belajar. Mengaji Quran tak boleh. Kalau laki kata jangan keluar mengaji Quran, haram isteri tu keluar mengaji. Mengaji kat rumah je, jangan keluar. Saya nak pergi nak belajar tajwid bang, saya tak bagi, haram keluar. Isteri haram keluar. Tapi nak mengaji, nak belajar semayang, nak belajar puasa, isteri dia tak tahu. Saya nak keluar belajar ilmu ni sebab saya nak, tak lama lagi nak Ramadan, saya nak semayang pun salah. Saya pun tak tahu gini, tak tahu ni, bab haid nifas, bab macam-macam yang tak tahu lagi. Nanti macam mana? Saya nak kena belajar. Tak boleh. Kalau tak apalah, tak boleh, saya ikut cakap abang lah. Abang ajar saya. Aku mana tahu? Habis tu macam mana saya nak belajar? Kalau tak belajar saya dosa. Fardu ain ni. Macam ni lah. Abang bawa datang ustazah datang rumah. Malas aku. Nak cari siapa? Nak kena bayar lagi. Habis tu bagilah saya keluar. Free aja. Tak jauh pun. Tepi tu aja. Dekat masjid tu aja. Tak boleh. Tak benar. Habis tu macam mana saya nak belajar ni? Abang belajar. Aku tak reti. Duk ulang itu aja. Boleh keluar rumah. Lah kalah lelaki dia. Tak ada isu semua keluar rumah. Keluar pergi belajar. Tapi jangan singgah minum ais kacang dulu, ABC dulu. Pergi semata-mata lah. Ini singgah makan laksa dulu, lepak dulu. Jangan gitu. Pergi semata-mata balik. Boleh. Walaupun laki pun boleh langgar. Fardu ain laki pun boleh langgar. Mak bapak pun boleh langgar. Maksud langgar tu bukan pergi buat secara kurang hajar ke, bukan. Maksud langgar tu lebihkan. Jadi fardu ain tak boleh banding dengan yang lain fardu ain. Sebab tu namanya fardu ain. Tu namanya fardu ain tu tak belajar dosa. Tu maksud fardu ain. Dia akan menang lawan dengan yang lain-lain. Nak tanya, kalau imam selalu tak ada waktu zuhur dan asar dalam sebuah masjid, jemaah yang ada saling tolak menolak tak mau jadi imam, apakah tanggungjawab AJK sebuah masjid tu? Adakah mereka yang dipertanggungjawabkan untuk jadi imam? Tak. Apabila imam yang dilantik, imam rawatib, imam yang dilantik tak ada, maka sesiapa saja yang sah semayang dia lah, sah jadi imam maka siapa-siapa je boleh. Tak semestinya AJK, siapa-siapa je. Kalau AJK lah, tak kisah AJK ke tak AJK ke, janji orang yang semayangnya sah, jadi imam tu sah, boleh jadi imam. Tapi tak elok tolak menolak ni sebenarnya menandakan masjid itu pengurusannya tak mantap. Kalau jemaah cuma 2 orang saling tolak menolak tak mau jadi imam, macam mana pula? Yang mana AJK yang ditugaskan? Itulah maksudnya pengurusan tak mantap lah. Tapi mana-mana boleh, siapa-siapa boleh jadi imam dengan syarat betul lah semayang dia tu. Jadi itu bab lain lah. Itu bab. Habis tu macam mana? Dia kata. Habis tu macam mana? Pakat duk tolak-tolak. Kita sebagai jemaah macam mana? Tak ada macam mana. Biar je lah pergi masjid lain. Faham? Itu sebab itu kerja orang lain dah. Tugas orang lain. Habis tu kenalah tukar AJK. Itu kerja orang lain. Bukan kita tukar AJK. Sebab kita kan orang yang datang. Orang yang datang semayang. Jadi bila berlaku di masjid tu tolak menolak, menyebabkan susah lah. Kalau tolak menolak tu, tolak akhir sekali orang nak jadi juga, tak apa. Ini tolak sampai kadang-kadang lama kena tunggu. Nak tunggu jadi imam tu, Allah lama. Nak tunggu solat jemaah tu, pakat-pakat lagi. Semua pakat-pakat lagi, tak nak jadi imam. Menandakan pengurusannya tak mantap lah. Habis tu kita nak komplain apa bendanya sangat? Bukan kita boleh buat apa-apa pun. Cari masjid lain lah. Gitu je. Boleh buat apa dah. Tapi menandakan pengurusan tu tak mantap lah. Tu je.
Kalau tambah-tambah, kalau imam tu dapat gaji kan? Ada gaji, lagilah makan gaji buta apa. Di masjid yang sikit jemaah, jika dirinya belum selesai, jika dirinya belum selesai ilmu fardu ain lagi, bahkan wajib pergi kuliah fardu ain yang jaraknya betul lah. Kalau tak silap macam ni jawapan ustaz dalam kuliah sebelum ni, andai kata ustaz tak sempat baca soalan ni. Betul. Sazah Eja, betul. Setuju? Betul. Yang saya cakap tadi semua sama, betul. Ya. Walaupun 50 km sekalipun, ya. Bukan 50, walaupun kena keluar kampung pergi pindah rumah sekalipun. Ya. Sebab fardu ain akan menang lawan apa saja. Sebab tu namanya fardu ain. Ustaz tak sihat ke? Kenapa lain ke? Nampak aja. Bagaimana suami tidak izinkan isteri solat berjemaah? Adakah isteri tetap dapat pahala solat berjemaah sebab wajib patuh pada suami? Tu tak boleh. Suami tak izin solat jemaah, kena ikut suami. Sebab solat jemaah kan sebut tadi, fardu kifayah, sunat muakkad. Dia bukan fardu ain. Maka suami tak bagi, tak boleh. Tak boleh. Adakah tetap dapat pahala solat jemaah? Tak dapat lah. Dah solat seorang, nak solat jemaah macam mana? Dah solat seorang, tak dapatlah pahala jemaah. Tapi dapatlah pahala patuh pada suami. Kadang-kadang kita makan makanan yang berangin sebab tak boleh elak. Ada makanan berangin. Apa makanan berangin? Teh, kopi gitu gitu. Bolehkah ini dianggap sebagai daimul hadas pada ketika itu? Jadi satu wuduk untuk semua solat. Untuk semua solat dan mengaji? Tak. Macam ni. Dia nak anggap daimul hadas, dia mesti dalam waktu semayang tu. Okey, sekarang ni ambil wuduk dan semayang berapa? Kita ambil wuduk dan semayang. Kita ambil semayang yang pendek. Maghrib sejam. Mudah-mudah kata sejam. Okey. Ambil wuduk dan sembahyang. Ambil wuduk dan sembahyang 10 minit. Ada? Yalah, ambil wuduk, kemudian lap-lap sikit kan, nak pergi berjalan sikit, kemudian semayang 3 rakaat. Okey, 10 minit. Ambil wuduk dan semayang 10 minit. Jadi nak kata dia ni daimul hadas, kalau dalam bab angin keluar kentut, mestilah sejam waktu maghrib tadi tak ada 10 minit yang kosong, yang tak terkentut, baru boleh daimul hadas. Tapi kalau dalam sejam tu ada yang 15 minit contohnya tak keluar angin pun, tak boleh. Dia tak panggil daimul hadas. Macam tu juga bab darah keluar, macam tu juga bab air kencing keluar, macam tu juga bab-bab lain. Semua samalah. Kalau soalan ni bab kentut. Faham? Jadi nak kata daimul hadas, mestilah contohnya yang panjang sikit. Zuhur. Setengah, 2,5, 3,5, 4,5. 3 jam. Zuhur 3 jam. Okay. Dia makan tengah hari tu, makan berangin-berangin kan. Nak kata daimul hadas, dalam masa 3 jam waktu zuhur tu, tak ada. Kalau zuhur semayang berapa minit? Kita ambil lah 10, 11, 12 minit. Mudah-mudah kata 12 minit semayang zuhur sekali dengan wuduk. Dalam masa 3 jam zuhur tu, tak ada pun 12 minit yang tak keluar angin. Barulah daimul hadas. Tapi kalau ada 15 minit tak keluar angin, dalam waktu zuhur 3 jam tu, dia bukan daimul hadas. Dia kena semayang waktu celah tu. Jadi kalau setakat makan makanan berangin, dia tak keluar tak keluar gitu. Dia akan keluar selang 20 minit akan keluar. Biasa orang kentut sehari 3 kali, dia kentut sehari 30 kali. Tapi sejam tu ada sekali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Masih lagi ada masa untuk sembahyang. Tak boleh. Tak ada muhadas. Kentut orang yang daimul hadas, dia mungkin kentut sehari tu 1000 kali.
Baru dah habis hadas. Dengan maksud tak ada yang waktu yang sekejap yang boleh dia nak wuduk dan sembahyang. Tak ada. Sekejap tu maksud berapa minit wuduk dan sembahyang dia lah. Dalam lebih kurang 10 minit gitu. Jadi tak boleh pakai ya. Tak boleh. Ustaz, sekarang suami solat jemaah di masjid, isteri solat di rumah, adakah benar isteri pun dapat pahala jemaah? Tak dapat pahala jemaah lah sembahyang seorang. Kenapa pula dapat pahala jemaah? Tapi tuntutan solat berjemaah tu kuat dekat lelaki, bukan dekat perempuan. Perempuan dia tak ada tuntutan solat jemaah, dia tak ada tuntutan. Pak, tuntutan tu, orang perempuan tidak disuruh untuk solat jemaah. Tidak disuruh. Cuma jika dia buat juga dapatlah pahala macam orang lelaki. Tapi kalau tak buat, no problem. Ada beza tau. Lelaki dia ada tuntutan untuk solat jemaah. Jika dia solat jemaah, dapat pahala jemaah. Jika tidak solat jemaah, dia ada ancaman dia kat situ. Mungkin ancaman makruh, mungkin ancaman haram, mungkin ancaman munafik tadi, tapi ada ancaman apabila tidak melakukan solat jemaah. Kalau buat dapat pahala jemaah, tak buat ada ancaman. Mungkin okey sebab dia tinggal solat jemaah tu sebab yang dibenarkan syarak, maka tak ada masalah dia sembahyang seorang. Mungkin juga munafik, ancaman munafik. Mungkin juga ancaman makruh, mungkin juga ancaman haram, macam-macam ancaman ada. Berbeza dengan perempuan. Perempuan tak ada tuntutan solat jemaah. Jika buat juga solat jemaah, dapat macam lelaki. Jika tak buat, tak ada ancaman. Tak ada ancaman. Tu beza. Jadi, kalaulah suami dia solat di masjid, biarlah. Isteri dia solat kat rumah, solat kat rumah. Tak apa, tak ada masalah. Habis tu tak dapat pahala jemaah. Tak dapat pahala jemaah. Tak apa. Kenapa pula? Habis tu tak dapat pahala jemaah. Bimbang lelaki tu ada ancaman kalau tak solat jemaah. Perempuan tak ada ancaman kalau tak solat jemaah. Tak ada ancaman langsung. Yang kita bimbang dekat ancaman, bukan kat pahala saja. Pahala satu hal, ancaman satu hal. Jadi orang perempuan tak ada ancaman, jadi no problem. Habis tu pahala dia macam mana? Pahala dia gosok baju, jubah suami, dapat pahala. Suami sembahyang dapat free kat dia. Pahala apa-apalah yang lain-lain, apa yang dia sediakan untuk suami dia untuk pergi solat jemaah. Tak membebel-bebel. Balik je, abang ni asyik-asyik balik, pergi solat jemaah, balik lambat pula tu, bebel lah, hilanglah pahala dia tu. Dia tidak, dia redha je suami dia keluar pergi solat jemaah. Dan dia sediakan lagi, mungkin minum ke, makan minum ke, mungkin gosok baju ke, apa-apalah yang dia sediakan untuk suami dia, untuk solat jemaah. Apa suami dia buat, dapat kat dia. Itu biasalah kan. Jadi bukan sekadar nak pahala je, bimbang dekat ancaman tadi tu. Jadi tak dapatlah pahala jemaah. Kenapa pula isteri dapat? Cuma isteri dapat pahala jemaah dengan maksud dia sediakan kelengkapan untuk suami. Bila suami pergi, suami dia dapat pahala juga sebab dia juga membantu suami dia jemaah. Kat situ maksud dapat pahala jemaah tu. Itu maksud dia. Tapi kadang-kadang ustaz-ustaz kita dia pendekkan ayat je. Isteri pun dapat pahala jemaah. Walau suami pergi jemaah, isteri dapat juga walaupun isteri sembahyang kat rumah. Dia nak pendekkan ayat. Hakikatnya bukan gitu. Hakikatnya dia sediakan suami dia untuk solat jemaah, maka bila suami dia dengan senang hati, dengan mudah pergi solat jemaah, maka dia dapatlah saham. Sebab dia membantu suaminya pergi solat jemaah. Adakah dapat semua kelebihan pahala berjemaah seperti syarat ustaz tadi jika orang tu tidak lagi berjemaah kerana sakit yang halang dia dari jemaah? Yang ini dapat. Yang ini betul. Satu-satu perkara, satu-satu kebaikan, ibadah yang kita sentiasa istiqamah buat, tiba-tiba kita tak boleh buat atas sebab-sebab uzur, maka kita akan dapat macam macam asal. Dia biasa solat jemaah, tiba-tiba sakit, tak lagi solat jemaah dah. Sedangkan sebelum dia sakit, dia memang istiqamah pergi solat jemaah. Maka setiap kali dia sembahyang kat rumah, dapat pahala jemaah. Ini betul. Dia biasa sedekah. Setiap hari Jumaat dia sedekah RM10.
RM10, 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 RM10. Daripada dulu dah buat istiqamah. Tiba-tiba tak boleh pergi solat Jumaat. Dan tak boleh sedekah hari Jumaat sebab tak boleh keluar. Tak boleh keluar rumah. Contohlah, tak boleh keluar rumah, virus. Maka dia dapat pahala RM10 bagi kat masjid walaupun dia tak bagi. Itu ya, betul. Adakah wajib kita hafal profil Nabi Muhammad dan juga nama ahli keluarga? Wajib. Ada ulama kata sampai Adnan. Nama bin tu sampai Adnan. Ada yang kata sampai Abdul Muttalib. Ada kitab kata sampai Adnan. Kitab apa sampai Adnan? Saya tak ingat. Kitab Arab. Apa kitab? Terkenal kitab tu. Lupa dah. Allah. Lupa. Ada satu kitab dia kata sampai Adnan wajib. Profil Nabi sampai Adnan. Kemudian ada kitab kata sampai Abdul Muttalib aja, sampai datuk aja. Dan ahli keluarga tak wajib. Ahli keluarga tak wajib, sunat. Sebagai tanda sayang kita pada ahli bait. Dan tahu perjalanan Nabi, orang Mekah kena tahu. Itu ada dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Saya pernah baca dalam kuliah kita. Kena tahu Nabi ni orang Mekah, Quraisy, wajib tahu tu. Berkaitan dengan Nabi tu. Kemudian pergi berhijrah, wajib tahu. Wajib tahu. Tapi kalau nak kata semua ahli keluarga tak wajib. Sunat. Yang wajib ada dua pendapat. Pendapat pertama sampai Adnan. Pendapat kedua sampai Abdul Muttalib sahaja. Aurat wanita, muka dan tapak tangan. Aurat wanita kecuali muka dan tapak tangan, baru betul. Bahagian tapak tangan di manakah hadnya? Adakah 2 inci dari pergelangan tangan ke lengan? Dia tak ada line kat sini. Bila dia tak ada line, dia yang kita gerak ni, itu dia punya sendi ni, itu dia punya border. Maka oleh kerana dia tak ada line, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi yang kena tutup sehingga ke tempat yang boleh bergerak. Yang bergerak pun kena tutup sekali. Yang gerak ni kena tutup sekali. Sebab tak ada line dia. Jadi bila tutup yang bergerak ni, maka tertutup dah semua yang ke belakang. Tu maksud dia. Jadi kena tutup yang bergerak. Yang tak bergerak, tutup macam ni. Tak bergerak saja, tak sempurna lagi. Tutup yang bergerak. Sedikit pun tak apa. Kalau nak kata inci-inci, macam mana nak main inci? Si inci pun besar, panjang. Setengah inci kot. Suku inci. Sebab tanya tu main inci-inci. Si inci. Saya pun tak pernah ukur. Macam banyak sangat si inci. Kurang sikit pada si inci. Cuma yang bagus, buatlah nak 2 inci pun. Sampai sini pun nak pakai apa-apa yang sarung gitu sampai ke depan ni. Cuma nak bagi tahu yang wajibnya tak sampai si inci lah. Hampir-hampir si inci. Setengah inci macam pendek sangat. Nak tutup ni yang gerak ni. Tangan yang gerak ni kan. Lebih kurang sikit pada si inci. Itu yang wajib. Silakan buat lebih. Sunat buat lebih lah. Masa maksimal duduk istirahat semasa naik rakaat yang kedua. Wah, cantik soalan ni. Soalan pendek dan mantap. Kadar subhanallah ataupun kadar satu nafas. Tanpa sebab. Kalau ada sebab, dimaafkan. Macam lelah ke apa kan. Tak apalah. Macam tak larat kan. Tak apalah. Tapi kalau umumnya, kadar satu nafas ataupun kadar subhanallah. Mudah-mudah kata 2 saat. Jadi, mudah-mudah kata sekali nafas. Allah. Katalah Allah tu, mulut saya nak tunjuk nafas tu. Sujud, bangun, duduk istirahat. Tu kan. Sekali je. Macam. Okay. Selepas sujud, duduk istirahat. Allahu Akbar. Bangun segera. Batal sembahyang. Duduk istirahat ya. Duduk istirahat, batal sembahyang. 2 nafas, batal sembahyang. Bukan nafas laju. Bukan gitu. Nafas standard lah. Sujud yang kedua, rakaat pertama. Allahu Akbar. Allah tu saya tak sebut lah sebab nak bagi tahu tu kan nafas dia. Bangun. Masa nak tarik nafas kedua tu kena bangun. Kalau boleh membatalkan. Itu pun
teknik aja tu. Dia lebih kurang dalam kadar tumaninah je. Lebih kurang dalam 2 saat hingga 3 saat. Lebih kurang dalam tak habis 2 nafas. 1 nafas tak batal lagi. Habis nafas kedua baru batal. Kalau nak detailkan, lebih kurang kita kata 2 hingga 3 saat kot. Allah. 2 hingga 3 saat. Tapi sikit-sikit tu maaf lah, kita macam mana kita nak tentukan. Tapi kalau 5 saat confirm batal. Mudah kata gitulah. 5 saat confirm batal. Kalau sembahyang Zuhur 4 rakaat tak buat tahiyat awal dan lupakan sujud sahwi, sah ke sembahyang tu? Hasinah rugi aja. Sebab kita baru je kita ni baru je masuk sujud sahwi baru ni. Bulan lepas. Kalau masuk bulan lepas, kalau tak ponteng kelas memang dah settle dah jawapan dah. Sebab kita baru lepas sujud sahwi baru ni. Kalau sembahyang Zuhur 4 rakaat tak buat tahiyat awal, lupa sujud sahwi, sah ke? Sah. Boleh ke seorang isteri belajar ke tempat yang jauh untuk belajar ilmu fardhu ain? Bolehlah kalau tak ada dekat-dekat, tak ada yang dekat, pergi jauh. Kenapa pula? Tak faham soalan ni macam tergantung sikit. Tu dia sound effect dah keluar. Hari ni tak larat lah sound effect nak keluar. Hari ni ada banyak sangat aktiviti. Ustaz, lelaki wajib ke belajar fiqh wanita? Wajib lah. Nak ajar anak perempuan, siapa yang wajib ajar anak perempuan? Ke tak nak kahwin? Nanti nak kahwin kan? Nak kahwin nanti kan, bila kahwin ada isteri. Isteri tak ada masalah. Isteri ayah dia yang ajar. Anak perempuan, dapat anak perempuan, siapa nak ajar dia? Nak serahkan orang lain ajar dia? Bapak lah ajar dia, baru namanya bapak. Maka kenalah belajar. Kalau tak belajar, macam mana nak tahu? Macam mana nak ajar anak? Nanti kan anak tanya, nak jawab macam mana? Jadi wajiblah belajar. Kecuali kalau dia tak nak belajar sekalipun, dia kena pastikan anak dia tahu, dengan cara dia kena hantar anak dia ke tempat belajar sampai anak dia pandai. Boleh lah. Macam semayang pun sama lah. Wajib ke mak bapak ajar anak semayang? Memang wajib ajar semayang. Tapi kalau mak bapak tak nak ajar, tak ada masalah. Dia hantar ke tempat yang mengajar sembahyang sempurna, habis semua clear. Dia suruh orang lain, yang ustaz-ustazah yang ajar. Boleh lah. Soalan terakhir, apakah hukum makmum mendahului sebutan amin daripada imam dalam bacaan Fatihah, dalam solat jemaah, dan makmum lain ikut ucapan makmum tu? Makmum lain tu siapa suruh ikut? Dah cepat sangat, kenapa nak ikut? Pertama, apabila imam kata amin, ni hadis ni, maksud hadis. Imam sebut amin, maka makmum hendaklah ikut imam. Apabila bertepatan imam dan makmum amin sama-sama, bukan makmum dulu, imam dan makmum sama-sama. Okey? Amin. Jangan makmum dulu, imam dengan makmum sama-sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa-dosa. Apabila kerana amin imam akan bersamaan dengan amin malaikat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak buat dosa. Malaikat, kalau kita sebut, kita baca kitab kita tadi, ahli salah, ahli khair, ahli soleh, malaikat lah tu. Malaikat lah, lebih-lebih lagi malaikat. Maka ketika imam amin, malaikat yang ada sembahyang sekali akan amin sekali. Maksud amin, ya Allah makbulkanlah. Jadi bila amin makmum bersamaan dengan makmum imam, bukan laju pada imam, sama dengan makmum imam, yang mana makmum imam sama dengan makmum malaikat, maka kita punya permohonan diaminkan oleh malaikat. Oh, hebat, dapat fadilat yang sangat besar.
maknanya hebatlah, maknanya dimakbulkan. Sebab malaikat dia tak pernah buat maksiat. Jadi makmum yang sama dengan imam, yang mana imam sama dengan malaikat, maka dapat fadilat yang besar. Makmum yang tak sama dengan imam, maka dia tak dapat fadilat yang besar. Itu je lah. Rugi lah. Makmum lain ikut tu, siapa suruh ikut? Tak kira lah ikut tak ikut pun. Berdosa tak berdosa, tak berdosa pun. Siapa suruh cepat kan? Cuma tak dapat fadilat tadi. Semayang sah? Sah, tak ada kena-mengena pun dengan semayang. Sah ataupun tidak, wallahu a'lam. Tangguh dulu. 1 jam 48 minit. InsyaAllah esok soal jawab pukul lepas maghrib. Tapi siapa nak masuk lewat sikit pun tak apalah. Masuk lepas main isyak. Sebab lepas main isyak, selepas 8.45 baru saya start jawab soalan di komen. Lepas tu pukul 10 tak ada. Pukul 10 tu habis. Ataupun sebelum pukul 10 lagi habis. Kita tangguh dulu. Terima kasih pada Masjid Pelindung, barisan-barisan pengurusan ahli jemaah dia yang tetap untuk meneruskan pengajian walaupun kita tak boleh di secara depan kan di masjid. Dan banyak juga kita dapat daripada pengajian lain. Mudah-mudahan pengajian berterusan sampai kita boleh mengaji dekat masjid betul nanti lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Mudah-mudahan dapat fadilat pahala yang dapat kita bawa untuk kita kembali bertemu dengan Allah nanti. Wallahu a'lam. Tangguh dulu kita sering tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.